Oke, salam semua kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini dan saya harap kawan-kawan bantu like serta subscribe yang warna merah di bawah tuh untuk membantukan channel ini berkembang. Saya juga sekadar share lah pada kawan-kawan bahwa pola politik kita ni macam ni. Tapi apa yang saya nak kata, saya tidak nampak hala tuju Pakatan Nasional ini kemana. Itu ceritanya. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya belum nampak mereka membuatkan satu hala tuju untuk satu komponen Pakatan Nasional ini. Saya ambil contoh, Pakatan Harapan kemarin nak menjatuhkan Barisan Nasional. Tujuan mereka adalah menjatuhkan Barisan Nasional secara berkumpulan dan mempunyai motif yang sama, yaitu jatuhkan Barisan Nasional. Nah, begitu. Tetapi untuk Pakatan Nasional nih, saya tidak nampak itu di situ. Apa yang saya nampak di Pakatan Nasional nih sekarang nih, PAS mempunyai hala tuju sendiri. UMNO mempunyai hala tuju sendiri. Bersatu, saya tak tahu hala tujunya apa. Apa yang ada dalam untuk kita nak cerita hala tuju. Jadi bagaimana benda ini akan baik kepada rakyat? Kita lihat hari ini sebenarnya menurut saya kerajaan baru ini umpama rampasan kuasa tau. Umpamanya, tapi bukan rampasan kuasa. Karena ini satu dunia tahu, ini dianggap satu pengkhianatan dan ini akan menjadi satu sejarah dalam Malaysia pada saya. Serta dunia lah. Akan dilihat ke anak cucu cicit kita apa yang berlaku di pola politik Malaysia hari ini. Saya jujurnya sangat kecewa di situ. Kenapa? Saya tidak mempertikaikan, tidak mempersoalkan kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ataupun Datuk Sri Amin Ali jadi Timbalan Menteri. Tidak saya persoalkan di situ. Walaupun Datuk Sri Anwar tidak jadi, itu bukan halangannya, ataupun Tun tidak jadi, itu pun bukan masalahnya. Yang menjadi persoalan saya, mereka mengkhianati mandat daripada rakyat. Mereka membelakangkan janji mereka kepada tempat parlimen yang mereka duduki dulu untuk waktu mereka mengundi itu untuk menang, dan mandat itulah yang dia bawa. Tiba-tiba mereka tukar pergi ke lain. Itu adalah satu pengkhianatan pada saya. Janji kamu pada rakyat. Nah, itu yang saya tidak dapat terima kalau saya. Yang kedua, waktu mereka masih bergabung dulu, tujuan mereka untuk jatuhkan Barisan Nasional. Barisan Nasional itu yang paling kuat di dalamnya adalah UMNO. Dan kenapa mereka nak bergabung lagi dengan UMNO? Itu betul kata-kata Tun itu sebenarnya. Hari ini kita masukkan balik UMNO, masukkan balik PAS ke dalam itu, bergabung semula, buat lagi semula. Bagus hari itu, tak payah buat pilihan raya. Kenapa kamu nak ikut gabungan Pakatan Harapan kalau kamu tidak mau ini berlaku? Jadi di situ kita lihat hanya kegilaan kekuasaan yang saya nampak di situ. Jadi bila ini berlaku sekarang ini, betul atau tidak apa yang saya nak katakan ini? Kepada saya yang orang biasa ini makan gaji yang tak kemana-mana, tidak masalah. Tetapi ada masalah sedikit di saya. Harga barang naik. Kos sara hidup tuh udah mulai naik. Itu pasti satu. Jelas. Gaji saya ciput. Saya nak makan. Tak cukup gaji, beb. Itu untuk rakyat biasa tahu. Ini bahasa kasar yang paling mudah supaya rakyat boleh tahu. Nah, untuk ekonomi negara, pelabur asing nak melabur ke Malaysia takut. Ini jujur nih. Siapa yang berani? Tinggal 2 tahun lagi. Entah nanti menang, entah kalah. Kalau kalah, aku melabur dekat Malaysia. Esok datang pemerintahan baru, tukar undang-undang.
Aku nak jadi apa bisnes aku dekat Malaysia? Contoh umpama ini bahasa paling mudah supaya orang faham. Larilah pelabur. Baik aku melabur dekat negara lain. Dah lah satu kalau melabur dekat negara lain. Lebih murah kos. Pekerja tak payah nak cari. Di Malaysia pekerja nak bekerja, terpaksa ambil pendatang asing juga. Sebabnya kenapa? Orang Malaysia sendiri tak boleh nak kerja. Bukan tak boleh nak kerja, kenapa? Kerana gaji tak simpal dengan orang Malaysia. Bab itu saja pun kita sudah cukup melihat. Ini sibuk dengan pengagihan kerusi lah. Sibuk dengan kuasa yang mereka nak gunalah. Kebajikan rakyat daripada dulu tidak mereka uruskan. Duduk memimpin dah lama-lama, duduk memimpin di atas tu. Itu yang saya nampak di situ. Kenapa saya kata mereka tidak akan berjaya? Kalau PRU akan datang, mereka bertanding atas tiket yang mereka ada hari ini. Saya pasti ramai yang menolak nih mereka nih. Kenapa? Karena kalau saya fikir balik hal ini, buat apa saya nak undi orang-orang yang suka lompat parti ini? Dia tak ada pendirian diri. Itu dah jelas. Kita dah nampak dah. Dia tak ada pendirian diri. Lebih baik kita undi orang yang ada berpendirian ini. Mau dari parti mana, terserahlah. Yang penting ada pendirian tu. Bila dia ada pendirian diri untuk rakyat, barulah benda boleh maju. Ini seperti katak lompat semua. Dia ingat politik ini politik mainan. Politik dekat sekolah. Buat dekat sekolah, okey, ni persatuan ini kau ikut aku, kau ikut ini. Buat macam tu. Ini politik melibatkan duit rakyat, melibatkan negara kita ni. Keselamatan dalam negeri, dalam negara. Ini nak pegang jawatan menteri je kerja. Kalau pandai buat kerja, kalau tak pandai buat kerja macam mana? Suruh siapa pun duduk di jabatan Perdana Menteri itu, tidak ada yang masalah. Bukan mereka yang buat. Macacai yang bawah tu lah yang buat. Dia hanya tinggal nak sign, baca. Dah, tak tahu, tanya, ni apa, ni itu. Tidak susah jadi menteri itu. Kerjanya senang aja, bohong rakyat. Seperti ini yang terjadi sekarang ni. Membohong rakyat je kerja. Malaysia seperti itu lagi. Saya tidak emosi, tetapi benda ni kalau nak tahu kenapa saya katakan memang kerajaan kita yang ada sekarang ni akan kalah. Kalau kita lihat daripada seginya apa yang dah berlaku ni, memang wajar kita tolak. Saya tidak sokong mana-mana, tapi cara mereka ni memang saya tidak setuju. Kalau PAS dengan UMNO ini sudah betul, sebab dia memang dah ada di lansannya betul. Tapi kalau dekat Bersatu, saya sendiri tidak setuju itu. Parti Bersatu ni untung saja dia menang hari itu. Kalau Ehsan daripada Parti Pakatan Harapan tidak mau bagi kursi kepada mereka, kursi mana yang mereka nak duduki? Tapi saya ambil kebaikannya kepada Pakatan Harapan yang akan melawan mereka untuk PRU ke-15 ni nanti. Berapa puluh kursi yang mereka sudah kosongkan ini, itu standby kamu orang. Tidak mungkin daripada ambillah 40 kursi, saya tak mau cerita banyak. Tidak mungkin 40 kursi itu. Pakatan Harapan tidak boleh nak ambil 20 kursi, jangan main-main itu. Dan walaupun saya tengok kenapa orang juga banyak menolak kemarin, sampai 3 kali pilihan raya kecil pun kalah. Bacaannya mudahlah, karena sudah terhasut. Satu batang lidi, kalau dipatahkan memang patah lah. Tapi kalau banyak-banyak patahkan, tak dapat kan? Macam itulah. Mereka dah tidak sehaluan semua.
alasannya itulah. Seperti Mat Sabu kata, kalau memang betul kalah di tiga tempat, tunggulah sampai habis. Kenapa nak ikut pintu belakang, ikut pintu mana, pintu kiri kanan untuk nak rampas kuasa seperti ini? Tak boleh tunggu ke? Selepas daripada 5 tahun ini nanti, buat pilihan raya, secara gentleman, aku nak keluar daripada sini. Dah, aku buat nih, seperti nih yang lain. Habis cerita. Seburuk-buruk parti PAS pun, dulu dia nak keluar daripada pakatan nih, mereka keluar dengan cara macam tu. Jadi dah selamat dekat situ. Tidak usah nak cerita panjang-panjang lagi. Ini rakyat yang menderita. Pandailah waktu baru naik, turunkan harga minyak, turunkan harga itu. Kau sesuka hati nak turun harga minyak untuk nak ambil hati rakyat. Rakyat yang memang tak tahu tu, ya. Ini duit mana lagi nak cover ni? Nak cover duit yang kau orang turunkan harga minyak lah, nak ni kan, ini nak bagi gula-gula kepada rakyat ni. Duit mana lagi nanti nak diambil? Dulu bolehlah bohong rakyat, bagi gula-gula seperti ini. Sekarang nih rakyat pun ada juga bacaan dia. Oke, saya tak nak beletel panjang. Itulah ceritanya untuk jawapan kepada Pakatan Nasional yang diwal-walkan ini. So, saya tidak nampak apa pun yang baik ini. So, saya harap kawan-kawan di sana paham. Saya agak emosi sedikit sebab cuaca panas. Oke, jadi siapa yang nak menyokong sebelah sana, siapa yang menyokong sebelah sini itu pun tak kisahlah. Tapi yang kita harus cari adalah seorang pemimpin yang betul-betul memimpin untuk rakyat. Tidak mustahil pemimpin itu akan muncul, tetapi kita tunggu. Ini tak bagus kita tolak, ini tak bagus kita tolak. Kita sebagai rakyat, itulah kerja kita bila waktu mengundi. Oke, saya harap kawan-kawan paham apa yang saya maksudkan. So, saya ucapkan terima kasih. Thank you.